Saya rasa saya nak kita dah nak pukul 11, saya nak jemput ahli panel kita pada minggu ini, Tuan Kamarul untuk bersama dengan kita. Silakan Tuan Kamarul. Okey, baik. Assalamualaikum Tuan Kamarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Sihat, alhamdulillah. Betul, minggu lepas kita tak dapat nak bersama. Ada perancangan daripada Allah yang dah diaturkan. So minggu ni kita kembali balik bersama. Mungkin ada yang minggu lepas orang yang dah excited nak dengar apa ni kereta hantu ni. Tak pernah dengar Mafsakir tiba-tiba nak cerita kereta hantu. So minggu ni orang nak dengar. Tapi sebelum tu Tuan Kamarul, saya nak kenalkan sikit lah Tuan Kamarul kepada orang ramai yang join hari ni. Yang mungkin sebelum ni tak kenal tapi kebanyakannya dah kenal lah. Sebab baru ni orang kata dah viral. Alhamdulillah. Apa tu. So kepada yang tak kenal, Tuan Kamarul Azman merupakan CEO My Pusaka. Beliau dah lama berkecimpung dalam bidang pengurusan harta, pengurusan pusaka, perancangan harta. Dah banyak orang-orang yang beliau bantu, berpengalaman luas lah dalam bidang ni. Dan selain itu beliau juga merupakan pemegang tauliah mengajar daripada Jabatan Mufti Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dah banyak ceramah, taklimat, tazkirah, macam-macam lah forum yang beliau pergi dan dijemput. Dan banyak juga orang kata jadi pakar jadi pakar untuk rujukan dalam bidang perancangan harta dan juga pengurusan pusaka. Terima kasih Tuan Kamarul bersama kita hari ini. Sama-sama, insyaAllah. Okey, Tuan Kamarul, hari ini kita nak berbincang berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita pilih kereta hantu. Orang tak tahu ni kereta hantu ni apa ni, yang duk jumpa Volkswagen kuning tak ada driver dekat highway tu ke apa. Tapi kenapa Mafsakir nak cerita pula pasal tu kan? Okay. So hari ni soalan saya yang first, kita tak nak panjang-panjang, kita nak terus pergi kepada soalan kita. Okay. Soalan saya first kali Tuan Kamarul. Kita cakap kereta hantu. Apa tu kereta hantu ni? Minta Tuan Kamarul ulas sikit lah, kereta hantu tu apa Tuan Kamarul? Okey. Sebelum saya ulas pada cerita hantu ni, kita kena tahu apabila seorang itu meninggal, selain daripada handphone, duit dalam tabung lah, dalam dompet dan sebagainya, dia akan meninggalkan beberapa harta yang bergeran. Maksudnya harta yang ada dokumen pemilikan. Dia ada 4 jenis harta bergeran ini. Dan harta bergeran ini mempunyai kaedah pengurusan yang berbeza. Kalau tidak diuruskan, dia beku. Apakah 4 jenis harta tersebut? Harta pertama adalah harta alik, harta tunai yang berada dalam akaun-akaun yang membenarkan penama. Contoh, tabung haji, KWSP, takaful. Bila ada penama tu, dengan penama yang betul, kalau meninggal dunia, penama itu boleh pergi ke institusi tersebut dan boleh keluarkan. Tapi duit tu bukan duit dia. Duit dia sebagai pentadbir saja. Tapi dia boleh keluarkan. Itu pertama. Jadi itu mudah. Itu yang selalu berlaku bila ada harta-harta yang berpenama, waris senang, cepat je. Nama dia memang penama, dia pergi keluar duit. Tetapi berlaku permasalahan, dia dapat duit, dia tak tahu, dia joli. Dia tak bayar hutang dan sebagainya. Itu permasalahan kalau harta-harta alih berpenama. Yang keduanya, harta-harta tunai berada dalam akaun ataupun instrumen yang tidak membenarkan penama. Contohnya, akaun bank, ASB, unit trust. Jadi, kalau amount dia kecil, boleh tunjuk bukti waris, dia boleh keluar. Tetapi kalau amount dia banyak, perlu dapatkan surat kuasa mentadbir sama ada daripada pejabat terkecil, mahkamah tinggi ataupun amanah raya. Okey, itu nombor 2. Itu pun ramai orang tak buat, menyebabkan duit beku. Bilion-bilion duit sebegini beku. Yang ketiganya adalah harta ta'alik, maksudnya geran tanah, geran rumah, geran apartmen, yang mana untuk ditukar nama kepada nama orang hidup memerlukan surat perintah pembahagian. Ada 2 tempat saja yang boleh keluarkan perintah pembahagian ini. Okey, di mana pejabat sekecil dengan perintah F-nya dan juga distribution order daripada mahkamah tinggi. 2 surat saja itu boleh tukar nama. Dan yang keempatnya, ini kita nak cerita.
tentang kenderaan. Ramai orang tak tahu kenderaan ini kalau pemilik dia mati, kena ada proses-proses tertentu. Bila tidak dibuat proses itu, maka kereta itu jadi kereta hantu. Dan selalunya, pengalaman saya bila saya lihat kes-kes pusaka, kenderaan ini yang selalu diabaikan. Dia urus pusaka, tak masuk kenderaan sebagai yang nak diuruskan. Akhirnya, kereta hantu. Dan kereta hantu ini ada 3 jenis. Okey. Satu adalah jenis kereta hantu jalan malam. Maksudnya, orang tu dah mati. Nak renew road tax tak boleh. Jadi, dia hanyalah boleh pakai kereta hantu tadi untuk jalan malam-malam saja. Itu namanya kereta hantu jalan malam. Jenis kedua adalah kereta hantu sorok. Maksudnya, dia bawa nyorok-nyorok. Bila nampak polis, masuk kebun sawit balik. Ini yang saya selalu pernah dapat maklum balas daripada seorang ketua kampung di satu felda. Di felda New Zealand, lepas saya bercerita, dia kata, memang tuan, dekat kampung ni ada banyak kereta hantu sorok. Bawa boleh, nampak aerob blok, menyorok masuk dalam kelapa sawit. Itu hantu nombor 2. Kereta hantu nombor 3 adalah dinamakan kereta hantu bungkus. Ini pun saya pernah tengok. Sebab bila road tax tu dah mati, tak boleh renew, dia ni takut. Jadi dia pun letak kat rumah, dia bungkus dengan kain. Ini pun saya pernah tengok seorang yang saya kenal meninggal dunia, tak diuruskan keretanya, akhirnya kereta itu berada di dalam pos rumah arwah ni, dibungkus dengan plastik tak bergerak. Itu jadi kereta hantu bungkus. Jadi sangatlah rugi kalau kita dah masa hidup, kita beli kereta cantik-cantik, bila mati, kereta kita sama ada jadi hantu jalan malam, kereta hantu sorok-sorok, ataupun kereta hantu bungkus. Jadi hari ini kita nak buka minda semua orang, janganlah biarkan kenderaan kita bila kita mati jadi kereta hantu. Jadi itulah artinya penerangan pembuka cerita apa itu kereta hantu. Okey, teruskan saya ni. Okey, baik. Terima kasih Tuan Komarul. Itu yang kita maksudkan kereta hantu. Kereta hantu ni bukan kalau yang Volkswagen kuning dekat highway tu jarang-jarang dia keluar. Kadang-kadang je dengar cerita tak tahu betul ke tak pun kan. Tapi masalah kereta hantu yang 3 tadi tu yang keluar malam-malam pukul 1, pukul 2 pagi baru boleh keluar, itu banyak. Yang tersimpan tersorok-sorok dalam di felda-felda tu banyak. So itu yang kita nak bincangkan pada hari ni. Tu dah dapat yang tu bungkus tu. Tu pun banyak yang kita nak bincangkan macam mana kita nak buat supaya hantu-hantu tu berjaya di orang panggil apa, orang bahasa orang ni dirupiahkan. Jadi orang jadi ni balik dirupiahkan jadi elok balik. Okey, nanti Tuan Kamarul kita minta Tuan Kamarul share lah macam mana nak buat. Okey, terima kasih Tuan Kamarul. Soalan kedua saya Tuan Kamarul, tadi kita dah katalah kereta hantu ni dia rugilah, kita simpan, kita tak boleh nak gunakan betul-betul, nak guna pun takut-takut bahaya kan. Tapi lepas tu macam mana Tuan Kamarul kita nak buat sebenarnya bila kita ada kereta hantu ni? Adakah bila seseorang tu meninggal, dia tinggalkan harta tu dalam bentuk kenderaan dia, macam mana kita nak buat Tuan Kamarul? Kadang-kadang ada kes yang dia tinggalkan kereta saja, ada kes yang ada banyak harta, ada kereta pun ada termasuk. So banyak keadaan. Adakah boleh macam kata tuan si owner tu meninggal dunia, waris ni dia bawa je, dia pergi je PJ minta tukar nama, boleh ke macam tu? Ke macam mana, ke ada proses dia nak kena buat Tuan Kamarul? Okey, jelaskan. Pertama, berbeza dengan harta-harta lain. Okey, contoh kalau harta tunai tu kena kita cuba keluarkan harta tunai tadi, lepas tu boleh pakai. Untuk harta alih pula kena dapatkan surat untuk tukar milik. Tetapi harta tak alih ni ramai orang tak peduli. Sebab apa? Walaupun tak tukar nama, dia boleh duduk. Tetapi kenderaan ni kalau tidak buat apa-apa, pertama, kebanyakan kereta ni berhutang. Kalau tak bayar hutang, macam mana nak tukar nama? Pertama, siapa nak bayar hutang tu? Kedua, kalau tak uruskan, tak ada road tax. Tak ada road tax, macam mana nak jalan? Lepas tu, bila nak
tukar nama tu ada dokumen-dokumen. Saya baca dari laman web JPJ. Okey, dia kata untuk kenderaan motor pemilik daftar yang sudah meninggal dunia, ini kita boleh cerita tentang road tax nak tukar nama. Nak tukar nama dia perlukan beberapa dokumen. Pertama membezakan kereta dengan hartanah dengan duit, kita tak boleh nak bagi-bagi ramai-ramai. Contohnya kalau tanah nak letak ada 10 waris faraid, nak letak nama 10 nama waris faraid pun boleh. Kalau duit nak bagi 10 pun boleh, tetapi kenderaan kita tak boleh tahu 10 nama dalam tu. Jadi ingat jadi perlulah mendapatkan salah satu dokumen ni. Pertama, salinan perintah Mahkamah Tinggi yang disahkan oleh mahkamah siapa yang akan dapat kereta itu. Jadi kalau contohnya waris 5 orang, kena dah pastikan daripada 5 orang tu siapa yang akan letak nama dia. Jadi itu perlukan mufakat. Kadang-kadang tak sampai ke dapat dokumen tu sebab tak pernah dapat mufakat siapa akan dapat kereta itu. Okey. Ataupun salinan surat geran probate yang disahkan oleh mahkamah. Jadi di Mahkamah Tinggi ni ada dua, LA ataupun geran probate. LA orang tak berwasiat, geran probate orang dah berwasiat. Dua dokumen tu perlu. Ataupun surat pentadbir pusaka yang telah dikeluarkan oleh pejabat pusaka kecil. Salinan perintah pembagian tu. Ataupun salinan perintah faraid yang disahkan oleh Mahkamah Syariat menentukan siapa yang akan dapat harta tersebut dipersetujui oleh waris-waris. Sebab kita tak boleh kata ada kereta ni, waris ada 5 orang, nak tahu 5 orang dalam geran, tak boleh. Jadi perlu ada mufakat ataupun akun bersumpah dibuat oleh pewaris seperti dalam perintah faraid. Dah ada perintah faraid pun, contohnya perintah faraid kata waris faraid ada 7 orang. Kena ada surat akuan bersumpah daripada waris lain mengatakan jadi siapa yang berbincang tukar nama, maka kereta itu bermasalah, kereta jadi hantu. Selagi tak dapat tukar nama, macam mana nak perbaharui cukai jalan. Okey. Jadi itu isu pertama. Banyakkan kereta menjadi kereta hantu sebab waris tak tahu nak dapatkan surat itu untuk Tetapi sebelum menukar nama, JPJ ni baik sikit. Dalam proses penukar nama, dia boleh membenarkan walaupun kereta itu kereta milik orang mati, lepas tu tiba-tiba road tax dia mati. JPJ membenarkan untuk perbaharui cukai jalan sekali untuk 6 bulan, kasih peluang masa waris untuk uruskan sampai dapat perintah tukar nama. Okey, tetapi kalau selepas 6 bulan masih tidak dapat perbaharui atas budi bicara JPJ, dia boleh membenarkan. Selalunya budi bicara ni sebab kalau contohnya permohonan dah dibuat, belum selesai lagi, JPJ boleh tolong kasih renew 6 bulan, sampailah 3 tahun. Kalau lepas 3 tahun kalau tak siap-siap juga, JPJ kata no more. Jadi itu yang betul-betul dia akan jadi kereta hantu permanen. Selama-lamanya kereta hantu. Memang tak boleh buat apa-apa. Itu sebabnya kadang-kadang yang berlaku ialah bila seorang itu meninggal dunia, bila tidak diuruskan dengan betul, maka kereta itu slowly jadi kereta boleh pakai. Sebab apa, contoh bila waris pergi kata ni kereta arwah ni tolonglah bagi saya renew tak. JPJ kata tak apa, bagilah 6 bulan. Tetapi kena mulakan proses. Jadi lepas 6 bulan tu kalau ada proses tersangkut boleh dibenarkan atas budi bicara JPJ. Itu isu pertama. Ada 2 isu Pertama nak dapatkan road tax semasa nama masa hidup. Lepas tu nak dapatkan tukar nama. Tetapi nak tukar nama kalau kereta itu masih berhutang tak boleh tukar nama. Nak bayar kena somebody kena bayar dengan bank sampai selesai. Jadi isunya. Jadi isu satu lagi yang kita kena juga tahu ialah apabila kereta arwah ni masih berhutang, okey, baki hutang itu bukan hutang arwah. Tidak boleh diambil duit pusaka arwah untuk bayar sampai habis. Okey. Kecuali semua waris setuju. Okey, ni ada duit arwah ni kita selesaikan, barulah dapat kereta sebiji yang telah selesai. Lepas tu barulah diputuskan siapa nak dapat
ambil alih. Nanti kita bincang satu lagi lepas ni, macam mana cara terbaik untuk membahagikan kereta. Sebab kereta satu pada dasarnya tidak boleh letak banyak nama. Okey, sebelum nak tukar nama kena selesaikan hutang. Dan hutang itu bukan dikira hutang arwah. Sebenarnya kalau ada seorang nak ambil alih, dia lah bayar bakinya. Ataupun semua setuju nak dibayar selesai, lepas tu baru bagi-bagi. Ataupun jual, lepas tu bagi bagi. Itu perkara yang kita kena lihat. Perbezaan kereta berbeza dengan geran tanah. Perbezaan kereta dengan harta tunai. Sebab harta tunai boleh dibagi-bagikan, geran tanah boleh tahu banyak nama. Tetapi kereta tidak boleh, dan lagi kereta ini selagi kita nak pakai perlu ada cukai jalan. Jadi cukai jalan hanya diisu kepada orang yang pemilik yang masih hidup. Kalau pemilik dah mati, hanya ada diberi kelonggaran 6 bulan dan juga atas budi bicara selama 3 tahun. Nah, ini yang menjawabkan. Nampak rumit kan? Memang rumit. Bila rumit itu sebabnya saya pun tak tahu, tak ada statistik berapa banyak kereta yang diiktirafkan sebagai kereta hantu, tetapi saya rasa banyak. Jadi itulah sebabnya kita kena ambil tahu yang ada proses, dan proses ini perlu dibuat dengan betul dalam jangka masa yang tertentu untuk mengelakkan kereta-kereta kita menjadi kereta hantu. Okey. Okey. Baik Tuan K, terima kasih. Tu panjang lebar jawapannya. Tersusun satu-satu apa nak kena buat. Dia bukannya tak ada cara, ada caranya, tapi kena macam Tuan Kamarul, Tuan KA cakap tadi, kena betul. Kena betul, timeline dia kena betul, tempatnya kena betul. Dia bukan kita nak tukar milik, kerendaan, milik si mati, kereta-kereta pusaka ni teguh pergi JPJ. Memang JPJ takkan buat. Dia ada proses dia. Kena dapat surat kuasa dulu apa semua. Cumanya Tuan KA bagi tahu tadi, sebelum dapatkan surat kuasa boleh di-renew dulu, dihidupkan dulu, diperbaharui dulu road tax tu, sementara nak tunggu dapat surat kuasa untuk tukar milik. Sementara tu kita kata sementara nak tunggu dapat surat kuasa 6 bulan first. Kalau kata ada proses sangkut lagi, mungkin dia budi bicara JPJ ditambahkan. Tapi budi bicara, nasiblah kalau kita sendiri tak buat apa-apa pengurusan pun, tak ada buat pendaftaran ke apa untuk uruskan nak dapatkan surat kuasa, pergi nak renew sekali kedua, kalau JPJ kata tak nak bagi, kita tak boleh salahkan JPJ. So yang Tuan Kamarul kata, kena buat proses tu cepat, kena betul dan kena ikut masa yang ditetapkan, baru boleh selesai, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul untuk jawapan kepada soalan kedua. Okey, kepada saya, sebelum kita teruskan dengan betul soalan seterusnya, sekali lagi saya nak beritahu, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton bersama kita hari ini, yang join kita. Jangan lupa, saya rasa insyaAllah topik kita pada hari ini, apa yang kita bincangkan pada hari ini, ada ilmu-ilmu, ada info-info yang menarik, yang sangat baik, yang sangat membantu kepada orang ramai di luar sana. So sedih kalau kita tak sharekan ilmu ni kepada orang ramai kat luar sana, sebab ada yang mungkin tak tahu, ada orang yang mungkin tengah mencari. So mungkin dengan apa yang kita share pada hari ni kepada kawan-kawan kita, kepada saudara kita, kepada jiran-jiran kita, mungkin ini yang akan menjadi orang kata saham kita, sebab kita mungkin benda ni yang membuatkan dia tahu ada ini rupanya caranya betul nak buat. Sedangkan sebelum ni dia pening kepala macam mana nak uruskan. Tapi bila kita share ni, dia boleh uruskan sebab dia dah dapat info yang betul. So saya minta untuk share kepada orang ramai. Kalau ada apa-apa persoalan nak ditanyakan, nak nak dapatkan jawapan, boleh tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah kalau ada masa kita akan cuba jawab soalan tuan-tuan perempuan. Terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga, Tuan KA. Okay, Tuan KA tadi hujung tadi bila menjawab soalan kedua tadi, Tuan KA ada cakap pasal pembahagian. Ada beza pembahagian kaedah pembahagian lah berkenaan dengan kereta ataupun kenderaan pusaka milik arwah ni. Sebab kalau macam kita tahu sebelum ni pun kita dah bincang, kalau kata tanah ni waris meninggal, kalau ada berapa pun semua boleh letak dalam tanah tu, tak ada masalah bila kita buat urus pusaka. Cumanya tak cantik. Tapi kalau kereta pusaka ni boleh ke?
ada 10 orang waris, 10-10 kita letakkan nama kepada kereta tu. Dalam geran dia ke macam mana? Boleh ke? Ke sama ada boleh ataupun tak boleh pun. Dan kalau kata tak boleh, apa kaedah pembahagian yang paling baik yang sepatutnya kita buat? Yang mudah sebenarnya, tapi kita mungkin tak tahu. Tuan Kamarul, kongsi sikitlah pengalaman macam mana nak menguruskan cara pembahagian tu dengan cara baik. Terima kasih. Silakan. Okey, pertama, macam kita dah bincang banyak kali, apabila berlaku kematian, semua harta-harta milik arwah ini, okey, sebelum sampai kepada waris faraid, okey, ada 7 perkara lah. Pertama, kalau harta hibah keluar dulu, kalau harta amanah keluar dulu, tolak kos ke bumi, tolak hutang Allah, hutang manusia, tolak tuntutan pasangan dan juga wasiat. Okey. Lepas tu baru jadi waris faraid, hak waris faraid. Tetapi hak waris faraid juga ada konsep at-taharruj. Mereka kena pasti mereka waris. Mereka kena pasti berapakah hak mereka ikut faraid. Dan mereka dah tahu, dah maklum apakah harta-harta yang ditinggalkan. Disebabkan kereta ini tidak boleh tahu banyak nama, nak tak nak, kereta itu perlu melalui proses pemufakatan at-taharruj. Okey? Sebab nak tahu banyak tak boleh. Jadi aku punya, tahu 7 nama. Memang GPG tak bagi. Jadi nak tak nak terpaksa menggunakan konsep pemufakatan. Jadi macam saya kata tadi, ada yang kita bincang dulu, ada 4 jenis pemufakatan. Jadi kereta ini pun perlu melalui salah satu pemufakatan. Contoh, kereta ni ada baki hutang. Jadi ada seorang waris kata, tak apalah aku ambil kereta tu. Aku bayar baki, lepas tu yang nilai kereta yang dia akan tebus daripada waris-waris lain. Okeylah, Bang Long nak bayar, saya terima. Jadi kereta ni Bang Long punya. Jadi keluar, masuk ke proses pembicaraan tadi untuk dapatkan perintah tadi, tak kisah ada ke mahkamah tinggi ke, grand probate ke, LA ke, ataupun melalui surat pentadbir daripada jawab kecil, ataupun dapat perintah daripada mahkamah syariah, dan kemudian semua waris-waris lain telah aku sumpah aku tak nak kasih kat seorang ni, dah dapat surat tu, barulah boleh tukar nama. Maksudnya benda tu hanya boleh berlaku apabila ada seorang kata aku nak ambil alih, aku tebus. Itu pertama. Itu atas pemufakatan ambil dengan tebus. Itulah selalu berlaku. Ataupun yang kedua, semua dengan redha, sebab arwah pun dah kata ni kereta ni kasih kat mak lah. Jadi semua orang dengan berlapang dadanya melepaskan hak supaya mak dia ambil kereta tu. Anak-anak dia berlapang dada melepas hak dengan redha. Contoh yang menjadi waris faraid adalah isteri si mati. Anak-anak si mati lelaki perempuan. Jadi adik-beradik tak ada dan mak ayah pun dah tak ada. Jadi itu sajalah waris. Dan semua mereka mengambil keputusan untuk melepaskan hak mereka untuk kereta tersebut. Jadi keluarlah surat-surat tadi sama ada daripada mahkamah tinggi, LA ke, grand probate ke, perintah pembahagian, mengatakan yang mereka bersetuju untuk memindahkan nama tadi kepada isteri si mati. Semua melepaskan hak dengan redha. Itu nombor 2. Nombor 3, semua setuju macam inilah. Aku nak pakai kereta, aku nak pakai kereta, aku nak. Semua 4 beradik semua kata nak pakai kereta. Jadi semua setuju, tak apa. Kita setuju letakkan nama ini kepada Bang Long, Kak Long, Kak Ngah ke siapalah. Jadi keluarlah perintah kepada seorang. Tetapi orang ni kena beritahu, kereta ni bukan kereta kau, ini kereta wakaf. Semua orang boleh pakai. Letak kat rumah. Siapa nak pakai, pakai. Jadi kalau kau mati pun bukan pusaka kau. Sebaiknya adalah selepas dah dapat nama itu dipindah kepada seorang, kalau hakikatnya adalah pemegang amanah, dia hanya memegang amanah, kalau dia mati itu bukan pusaka dia. Tetapi semua orang boleh pakai. Janji nama seorang boleh pergi linotek nama dia lah. Tapi kalau saman pun saman kepada dia. Jadi kalau dia dapat saman sebab adik dia yang pakai, kenalah bersetuju. Aku dah tahu nama aku dalam kereta tu. Tapi engkau yang pakai, kau kena saman, kau kena bayar. Perjanjian tu kena ada lah. Sebab orang yang letak nama dalam tu, dia risiko lah. Kalau apa berlaku pada kereta itu, nama dia yang terbabit. Jadi boleh buat. Jadi tapi mestilah ada hitam putih perjanjian. Jadi kaedah ketiga tadi saya kata adalah bersetuju seorang memegang amanah letak nama dia. Tetapi kena ada persetujuan benda-benda macam tu lah. Saman dan sebagainya. Itu nombor 3. Kalau tak capai juga, kita kata sini lah. Okey. Kita biar kereta itu kena tarik, seorang pun tak peduli nak bayar hutang, kita tarik lepas tu sebab ada dia
cash value dia nanti bank akan bagi cash value tu, pandai-pandai lah kau bagi. Itulah. Ataupun cari buyer, ataupun salah seorang daripada waris ataupun orang luar nak beli, dia akan jual dan kemudian hasilnya boleh bagi-bagi. Tak kisahlah ikut faraid ke, sama rata ke, nak bagi semua kat mak pun terpulang lah. Jadi itulah 4 cara untuk membahagikan kereta. Kenapa kita buat at-taharruj ni? Sebab kereta tidak boleh tahu banyak nama. Jadi salah satu at-taharruj itulah perlu dibuatkan, mengambil alih dengan tebusan, seorang dapat kereta tu yang lain redha, ataupun seorang pegang sebagai pemegang amanah, ataupun jual je, bagi-bagi, beda-beda ikut suka hati. Okey? Itu cara untuk menyelesaikan isu kereta milik orang mati ni. Okey. Baik, terima kasih Tuan Marul. Itu je. Kata kunci dia, kereta pusaka, dia tak boleh letak banyak nama. Ada 10 orang waris, JPJ tak nak dengar 10 tu, dia nak tahu satu je, nak tukar nama. Itu je. So, macam Tuan Marul dah ceritakan tadi, sebab tu kita dalam faraid ada satu konsep yang sangat cantik, yang sangat baik, iaitu konsep takharuj, muafakat waris. Bincang baik-baik, bincang elok-elok, macam mana kaedah pembahagian tu nak dibuat, macam mana kaedah tebusan ke apa nak dibuat, boleh buat secara perbincangan. Tak perlu nak bergaduh-gaduh, tak perlu nak nak bermasam muka, bincang baik-baik, selesaikan cara baik. Kalau kata ada seorang nak beli pun boleh, dia beli, dia bayar hak kepada yang waris yang lain. Itu cara dia. Yang pentingnya satu nama saja dalam satu geran untuk kenderaan. Dia tak boleh lebih. Okay, baik, terima kasih Tuan Qamarul tadi. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada soalan kita yang seterusnya. Apa tu Tuan Qamarul? Tadi kita dah cakap bila kereta pusaka ni apa tu, dia nak buat tukar milik, dia ada proses dia lah, proses pengurusan pusaka dia kena buat. Tapi Tuan Qamarul, macam kita tahu juga ada kadang-kadang tengah waris dia mungkin tak tahu ataupun dia terlepas pandang. Dia tak tahu yang rupanya masa buat proses pengurusan ni kereta tu kena letak juga. Dia ingatkan pergi ke JPJ je kereta, tak payah pun yang ni buat pengurusan, ataupun memang tak buat terus lah. So kita nak mungkin Tuan Qamarul boleh kongsi sikit, kalau kata jadi macam tu macam mana nak buat, ataupun kalau kata tak buat ni apa risikonya, apa yang boleh jadilah kepada kereta tu. Okey, pertama saya nak kongsi apa dinamakan masalah-masalah lazim sering berlaku. Yang masalah lazimnya adalah kebanyakan waris tak tahu nak urus. Contohnya, bila meninggal dunia dia tahu tanah pergi ke pejabat tanah, sebenarnya pergi ke pejabat pusat kecil. Pejabat pusat kecil selalunya berada di pejabat tanah. Jadi dia tahu kalau tanah pergi ke pejabat tanah. Kereta dia tak buat pun, dia tak masukkan kereta dalam permohonan pun, salah. Lagi satu, kadang-kadang dia tahu kalau tunai dia pergi ke amanah raya. Padahal dia ada tanah, dia boleh gabungkan tanah dan tunai tadi, account bank, pergi ke pejabat sekecil, tapi dia pergi amanah raya. Tanah dia tak uruskan. Pun ada. Jadi tidak ada sebut pun kereta kat mana. Itu yang kadang kereta dia pun pergi JPJ. JPJ kata tak boleh cek, barulah dia go stand, baru dia terfikir. Padahal dia dah pernah buat urusan tanah, dia pernah buat tuntutan tunai, tetapi kereta tak buat. Jadi itu yang kesilapan lazim, ialah orang tak includekan kereta tu semasa membuat proses urus pusaka ataupun proses probate. Dia hanya uruskan tunai ataupun uruskan tanah. Itu kesilapan lazim. Keduanya adalah kebanyakan kereta yang ditinggalkan oleh arwah-arwah ni selalu kereta yang masih mempunyai baki hutang. Dan hanya baru-baru ni saja bila orang ambil loan kereta, ada yang jenis insurans yang boleh tolong langsaikan. Tapi yang dulu-dulu banyak tak ada. Jadi bila berlaku kematian, adalah baki hutang yang perlu dibayar. Dan itu juga selalunya sama ada si mati tadi tidak meninggalkan dana yang cukup untuk membolehkan waris-waris setuju untuk membayar hutang, dan ataupun tidak ada waris-waris yang sanggup untuk menyelesaikan hutang arwah. Akibatnya banyak kita dengar akhirnya kereta-kereta arwah tadi akhirnya ditarik. Bila ditarik pula seorang waris pun tak peduli nak ambil tahu, biar dah tersitu, akhirnya
bank akan lelong pada harga yang murah. Harga lelong itu ditolak baki hutang, tinggallah ciput. Silap-silap kena tuntut lagi bayaran sebab kita tidak menguruskan dengan baik. Biasanya kalau jual lelong tu memang harga murah lah. Sebenarnya waris kalau betul-betul nak pastikan harta itu boleh digunakan, usaha betul-betul, bayar hutang, lepas tu jual pada harga yang baik, kemudian bagi-bagi. Jadi itulah yang selalu berlaku sebab tidak diambil peduli ataupun diuruskan dengan betul. Okey. Keduanya, yang soalan yang tadi kata, apa akan berlaku? Ya simpelnya. Kalau tidak diuruskan, masih berhutang, kena tarik. Lepas tu kena lelong. Lelong harga murah. Lepas tu bila tolak baki kadang yang dapat sikit. Itu implikasi pertama. Keduanya, kalau contohnya dah habis bayar, tapi tak diuruskan, dapat renew rotek 6 bulan. Lepas daripada tu, mungkin kalau JPJ kata kau tak uruskan nombor rotek, maka memanglah sah jadi kereta hantu. Tak kisahlah hantu sorok ke, hantu jalan malam ke, hantu bungkus. Jadi itulah implikasinya yang boleh berlaku kepada kereta sekiranya pengurusan pusaka untuk kereta tersebut tidak dibuat dengan cara yang betul, di tempat yang betul, dengan pemuafakatan yang betul. Itu pentingnya, muafakat. Baik, terima kasih Tuan Kamarul. Okey. Simple aje. Dia yang apa tu orang kata apa, kursi dia kena buat. Itu je. Kena buat pengurusan baru boleh tukar nama. Ada kaedah pembahagian dia kena buat secara takarruj, dah dapat apa tu orang kata apa, macam Tuan Kamarul beritahu tadi. Kalau orang kata apa, kalau tak terlepas pandang pun ada Tuan Kamarul dah ceritakan macam mana nak buat. So yang penting sekarang kursi air dia adalah kena buat dan cara dia terkena betul. Okay. Terima kasih Tuan Kamarul. Okay. Baik. Okay, kita dah apa tu pergi nak pergi kepada soalan yang terakhir lah. Nanti kita dah bincang panjang lebar berkenaan dengan kenderaan pusaka. Hari ni topik kita sebenarnya kecil je. Kita memang betul-betul bincang pasal kenderaan pusaka macam mana nak menguruskan. So orang kata pun mudah. Kalau kata ada orang yang ada masalah berkenaan kenderaan ni, tengok yang video ni, tengok live kita hari ni, forum Jumaat ni, detail. Apa tu dah tahu kat mana nak buat, macam mana nak buat, di mana nak dibuat, dah tahu. Okey. So hari ni saya nak pergi kepada soalan terakhir kita lah Tuan Kamarul. Soalan akhir saya macam biasalah. Ramai lagi sebenarnya dekat luar sana yang macam Tuan Kamarul sendiri kata ada di Felda-Felda ataupun di pendalaman di kampung-kampung yang mungkin diorang orang kurang ambil tahu ataupun kurang aware, kurang dapatlah info, kurang dapat ilmu berkenaan dengan macam mana nak menguruskan ni. Dan satu lagi mungkin tak risau sangat sebab polis tak banyak. Rasanya. Polis tak banyak. So keluar nak pergi kebun semua tak ada masalah. Tapi sebenarnya boleh jadi isu kalau dibiarkan macam tu saja. So sedikit nasihat lah Tuan Kamarul kepada orang ramai dekat luar sana tu, apa yang sebenarnya bila kita kata, dan sebenarnya general lah, bukan setakat kenderaan tapi semua orang kata harta pusaka ni, kepada orang ramai sedikit nasihat lah apa yang sebenarnya mereka kena buat dengan betul lah. Tak Tuan Kamarul bagi sedikit nasihat lah. Silakan Tuan. Okey, pertama mungkin selepas tengok video ni ramai kata, aku dah tahu kat mana nak buat. Tapi isu urus pusaka ni bukan sekadar tahu kat mana nak buat, tahu borang apa nak isi. Isu utama pusaka adalah untuk mencapai muafakat di kalangan waris. Dan untuk mencapai muafakat di kalangan waris-waris, perkara pertama yang perlu ada adalah orang ketiga yang tahu untuk menerangkan kepada waris-waris cara pemuafakatan. Jadi itu yang saya nasihatkan adalah, pertama, telah terbukti, terlalu banyak bukti yang telah berlaku dalam masyarakat di mana kebanyakan waris-waris bukan saja tidak tahu untuk menguruskan pusaka di tempat yang betul, cara yang betul, tetapi kebanyakan waris-waris gagal untuk dapat pemuafakatan. Jadi sangat-sangat saya sarankan, seperti analogi yang saya selalu beritahu berkali-kali, kalau kita tak tahu nak menjahit, jangan ngada-ngada nak menjahit baju. Upah orang yang
Pandai. Kalau kita tak pandai repair kereta, kereta kita rosak, jangan memandai-mandai nak repair kereta, nanti lagi jahanam. Hantar kepada workshop. Begitulah juga untuk urus pusaka. Jadi kalau berlaku kematian, sangat-sangat penting, paling mudah. Ini nasihat saya pada semua, paling mudah sebab Pusaka menyediakan khidmat nasihat percuma permulaan supaya kita berada di langkah yang betul. Jangan redah saja, takut kita tersilap langkah, masuk ke tempat yang salah, terketuk pintu yang salah. Dapatkan nasihat permulaan supaya ada orang beritahu macam mana. Dalam memohon nasihat permulaan itu, apa yang kita perlukan? Siapa waris? Apa harta yang ditinggalkan? Bila arwah mati? Jadi dengan 3 informasi ini kita boleh nasihatkan inilah jalan-jalan yang perlu dibuat. Itu kalau kita adalah waris kepada si mati untuk uruskan. Jadi isunya jangan memandai, minta nasihat orang yang pandai. Itu pertama. Keduanya, kita dah nampak benda itu sering berlaku. Orang mati masalah, orang mati masalah. Jadi kita ambil iktibar. Aku mati nanti macam mana? Macam mana kita nak mengelakkan kalau kita mati, kereta kita tak jadi kereta hantu. Kita mati, rumah kita tak jadi pusaka berhantu. Kita mati, waris kita tidak mudarat. Kita mati, kita tak sengsara, hutang kita tak dibayar. Maka itulah pentingnya kita tahu konsep apa vaksin pusaka. Apa vaksin pusaka? Semasa hidup, sebelum mati, sebelum menyanyuk, buat 4 perkara. Apa itu? Nantilah wasi untuk jadi pemula proses kita, siapkan duit untuk bayar hutang, untuk apa nafkah waris dan juga untuk membayar kos urus pusaka. Sediakan pakar yang boleh membantu waris kita menguruskan, memulakan proses pusaka kita mendapat muafakat di kalangan waris. Dan ada dokumen bertulis bertarikh bersaksi yang menyatakan hasrat kita supaya senang dipersetujui, senang dilaksanakan. Termasuklah pelantikan wasiat bertulis, wasiat sedekah bertulis, pesanan kepada waris bertulis, hibah bertulis, dokumen pemegang amanah bertulis supaya di meninggal dunia adalah wasi yang akan dapat menghubungi pakar kena bayar sikit, duit dah disiapkan dan pakar itu dengan merujuk pada dokumen-dokumen yang kita dah buat semasa kita hidup, mudah untuk dimulakan sehingga selesai. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita ni nampak masalah benda ni, menggigil, tetapi bila nak buat, takut nak keluar duit, tak nak buat apa-apa. Padahal banyak perkara-perkara lain yang kurang penting kita berani keluar duit. Contoh, beli rumah, selamba je keluar duit untuk pasang green. Beli rumah, selamba je keluar duit untuk letak langsir, mahal. Tetapi ada harta nak pasang kunci yang kosnya tak sampai RM280 pun kadang-kadang kita takut nak keluar belanja. Jadi inilah nasihat saya, semua harta kita memerlukan satu pengurusan ataupun kunci yang at least ada, jangan tak ada langsung. Dan kos kuncinya tidak mahal. Sangat-sangat rugi kalau kita ada harta, kita ada keluarga, kita ada hasrat dan kita akan mati satu hari nanti, tetapi kita tidak membuat perancangan legasi yang paling basic. Jadi perancangan legasinya yang kita bincang dulu ada basic, medium, kompleks, terpulang. Tetapi jangan sekali-kali berada dalam keadaan tidak membuat sebarang perancangan, tidak letak kunci langsung. Sebab kosnya tidak besar. Jadi kita dah lihat bukti yang nyata dalam kes-kes yang berlaku pada selebriti. Ambil iktibar dan buat sesuatu. Cara macam mana? InsyaAllah kami di Pusaka ada penyediaan khidmat nasihat permulaan. Tanya, ambil tahu. Jadi siapa yang mendengar hari ini, ambil tahu dan buat sesuatu. Siapa yang mendengar hari ini, rasakan benda yang disampaikan dalam video ini bermanfaat, tolong share ramai-ramai. Kita nak semua umat Islam faham supaya tidak ada berlaku kematian yang mana harta-harta yang ditinggalkan hangus. Ia akan menyebabkan ekonomi umat Islam lagi merudum sebab kita tidak ambil peduli cara untuk memanjangkan manfaat harta-harta yang kita ada. Jadi itulah nasihat saya. Okey? Baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Okey.
Dekat tu saja untuk forum kita pada hari ini. Dah hari ini kita dah kongsikan sedikit tentang apa itu kereta hantu dan macam mana nak menguruskan kereta hantu ni supaya hilang hantu dia tu. Kita boleh guna macam biasa balik. Okay. Okey. Dan saya harapkan hasil perkongsian kita pada hari ini dapat bagi manfaat kepada orang ramai yang mungkin ada masalah ni, tahu macam mana dan tahu kat mana nak rujuk kalau ada masalahnya. Macam Tuan Kamrul cakap, kita ada ramai perunding-perunding malapetaka di luar sana yang boleh sedia membantu anda. Cari mereka kat luar sana, ramai perunding-perunding malapetaka, tanya macam mana nak buat, apa yang perlu dibuat, dan insyaAllah kalau perlukan bantuan daripada malapetaka, yang Tuan Kamrul kata, pengurusan pusaka, dari segi pengurusan dia mungkin ada orang yang tahu, tapi dari segi pembahagian, bila kita cakap berkenaan dengan muafakat, ini yang sebenarnya selalunya berlakunya masalah. Yang boleh orang kata apa, urusan yang secara faktanya kita nampak simple, ringkas, tapi boleh jadi panjang, lebar, boleh jadi isu besar sebabkan masalah dekat kaedah pembahagian ataupun muafakat. Kalau dan muafakat waris ini kadang susah nak dapat kalau antara waris. So mungkin perlukan orang luar yang pakar yang boleh bagi nasihat, boleh bagi tunjuk ajar, boleh bagi jalan macam mana nak buat pembahagian dengan cara betul. Malapetaka ada khidmat yang kami kepakaran yang kami boleh tawarkan, kami boleh bantu. Boleh hubungi kami di Malapetaka ataupun hubungi perunding-perunding kami kat luar sana. Okey. Untuk sesi pada hari ini, live kita pada hari ini, kita ada di Facebook kita, di FB malapetaka.info. Kalau mungkin ada yang baru join, tak terlepas daripada awal, nak tengok balik boleh tengok di FB malapetaka.info, ada je. Apa tu, tak perlu risau, jangan risau kalau yang terlepas tu, dan jangan lupa share kepada orang ramai supaya ramai lagi yang akan dapat manfaat dekat luar sana. Okey. Setakat itu saja pada hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Kamarul sebab sudi luangkan masa pada hari ini. Sudi berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman kepada kita semua pada hari ini. Terima kasih Tuan Kamarul. Sama-sama, insyaAllah. Okey, baik. Okey, sekian saja pada sesi ini. InsyaAllah pada minggu depan, forum Jumaat pada minggu depan, kita nak bincang satu topik yang berkenaan dengan harta, macam mana kita nak plan harta kita yang bukan saja dimanfaatkan kepada waris kita, tapi waris kita tu bukan kepada anak kita saja, tapi kepada cucu, kepada cicit kita. Kita nak bincang macam mana kita nak buat perancangan yang macam tu. Yang orang kata perancangan 3 generasi masih lagi boleh manfaatkan harta kita. InsyaAllah minggu depan kita akan bawakan topik kita berkenaan dengan hal tersebut. So, boleh tunggu dan betul boleh bersama kita pada hari Jumaat nanti. Okay, sekian saja pada hari ini. Terima kasih kepada yang bersama dengan kita. Terima kasih kepada yang share, yang like, dan yang buruk daripada yang baik tu daripada Allah SWT, dan yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf kerana ada apa-apa kesilapan, kesalahan. Okay, betul saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang bersama kita, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.